Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kejadian jenayah yang teruk dan kejam mungkinlah tidak berlaku kerap di Malaysia, namun apabila ianya terjadi memang ngeri dan pasti akan diingati. Sesetengah kes ini bukan sahaja mendapat liputan di dalam negara kita, bahkan menjadi tajuk berita di luar negara juga. Memang terdapat banyak kes yang boleh dianggap sebagai kejam, namun kita imbas kembali antara 3 kes pembunuhan paling high profile yang pernah terpalit dalam sejarah kita. Satu pembunuhan telah berlaku di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Peruas, Ulu Dong, Raub Pahang. Namun, mayatnya hanya ditemui 10 hari kemudian. Mayat Datuk Mazlan Idris, bekas adun batu talam Raub Pahang, telah ditemui tertanam di dalam lubang sedalam 1.8 meter di dalam sebuah stor di rumah berkenaan. Cara yang digunakan penjenayah untuk menamatkan riwayat mangsa berada di luar jangkauan akal fikiran manusia normal dan ianya telah dilakukan tanpa peri kemanusiaan langsung. Motif pembunuhan yang diketahui adalah kerana tamakkan harta dan wang ringgit. Pembunuhan ahli politik itu telah dirancang awal oleh suspek kejadian Mona Fendi, suaminya Effendi dan seorang pembantunya Juraimi dengan amat teliti berdasarkan lubang yang telah dikorek di dalam stor seminggu sebelum mangsa dibunuh. Beberapa jam sebelum Mazlan dibunuh, mangsa telah dipujuk untuk mengeluarkan wang hampir RM300,000 dari beberapa bank di ibu negara. Mazlan diberitahu kononnya wang tersebut boleh digandakan, tetapi selepas beliau mandi bunga dan hanya dalam tempoh 10 hari selepas pembunuhan itu, pasangan bomoh tersebut telah pun berbelanja sebanyak RM300,000, iaitu jumlah yang sama dikeluarkan oleh Mazlan dari akaunnya di dalam bank. Mangsa dipercayai telah dibunuh pada jam 10 hingga 12 malam 2 Julai 1993. Dikatakan mangsa pergi mandi bunga untuk kekebalan dan mengukuhkan lagi kedudukannya dalam bidang politik tanah air. Ketika jalankan upacara mandi bunga tersebut, Mona dikatakan menyuruh mangsa berbaring di lantai bilik air di mana mata mangsa telah ditutup. Pada mulanya Datuk Mazlan disangka telah diculik disebabkan beliau tidak hadir ke mesyuarat di Raub Pahang. Pada 18 Julai 1993, laporan polis telah dibuat apabila dia tidak muncul di beberapa majlis rasmi di Pahang sejak 3 Julai 1993. Sebaik sahaja polis menerima laporan kehilangan ahli politik itu, siasatan terperinci telah dijalankan. Penyiasatan dibuat ke atas rumah separuh siap yang didiami oleh pasangan bomoh iaitu Mona dan Effendi yang sering dikunjungi oleh ahli politik itu. Ketika pihak polis sampai ke rumah itu, mereka telah berjaya menahan seorang pembantu pasangan bomoh terbabit iaitu Juraimi untuk siasatan dan hasil siasatan tersebut telah membongkarkan kegiatan mereka. Selepas 2 minggu siasatan dijalankan, pada Julai 1993, Mona dan Effendi telah berjaya diberkas oleh anggota polis dekat Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Pada 12 September 1994, bermulalah perbicaraan kes pembunuhan di Mahkamah Tinggi Temerloh, Pahang. Mona Fendi, 38 tahun, Muhammad Effendi Abdul Rahman, 37 tahun dan pembantu mereka Juraimi Hussein, 24 tahun telah dituduh di bawah 302 Kanun Keseksaan yang boleh membawa kepada hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Perbicaraan ini telah membabitkan 7 orang juri. Akibat daripada kekejaman luar biasa, perbicaraan kes ini telah mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat Malaysia. Namun begitu, semasa perbicaraan berlangsung, terdapat percanggahan keterangan di antara tertuduh apabila mereka saling berbalah, di mana Juraimi menyatakan bahawa Mona dan Effendi yang merancang segalanya, manakala di pihak Effendi dan Mona, mereka telah menyatakan bahawa sebenarnya Juraimi telah hilang pedoman dan menetak leher mangsa. Mahkamah Tinggi Temerloh akhirnya telah memutuskan pada 1995 ketiga-tiga suspek bersalah membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mereka telah ditempatkan di penjara Kajang selama 4 tahun sementara menunggu hukuman dilaksanakan, dan pada 2 November 2001 di penjara Kajang menandakan berakhirnya riwayat kisah yang cukup popular di kalangan rakyat Malaysia sehingga ke hari ini di atas kekejaman mereka terhadap si mangsa.
Nurin Jazlin binti Jazimin adalah seorang mangsa pembunuhan kejam yang pernah menggemparkan Malaysia. Kanak-kanak yang baru berusia 8 tahun itu pada asalnya dilaporkan hilang selepas pergi ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju, Kuala Lumpur untuk membeli klip rambut pada malam 20 Ogos 2007. Selepas tidak pulang ke rumah, ibu bapanya menjadi risau dan membuat laporan polis. Carian juga telah dibuat pada minggu-minggu berikutnya oleh beberapa pertubuhan termasuk media arus perdana dan NGO. Akhirnya, pihak polis berjaya mencari rakaman CCTV yang menunjukkan dia diheret ke dalam van putih pada malam dia dilaporkan hilang. Pada pagi 17 September 2007, masyarakat sekali lagi digemparkan apabila sebuah beg sukan telah ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1 Palang 48, Petaling Jaya dan telah ditemui oleh pemilik kedai tersebut keesokan paginya. Yang menyedihkan, beg tersebut mengandungi mayat adik Nurin yang disumbat ke dalam beg tersebut dalam keadaan berbogel. Laporan bedah siasat telah mendedahkan apa yang tidak sepatutnya berlaku kepada mana-mana kanak-kanak. Akibat kesan penyiksaan teruk yang dialami mangsa, ibu bapa Nurin Jazlin tidak dapat mengenal pasti mayat anak mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikalnya yang ketara ketika mayat mangsa ditemui. Keadaan bertambah buruk apabila beberapa panggilan palsu daripada orang yang tidak dikenali mendakwa bahawa Nurin berada di bawah jagaan mereka, membawa harapan kepada ibu bapa mangsa bahawa anak perempuan mereka mungkin masih hidup. Sifat penyiksaan kejam dan kematian di tangan penyerang yang tidak diketahui telah mencetuskan kemarahan di seluruh negara. Ketika itu, kes ini dianggap sebagai jenayah paling menakutkan yang terjadi di dalam negara kita. Ketua Polis Negara ketika itu, Musa Hassan, pada mulanya menyuruh pihak polis menyiasat sama ada ibu bapa Nurin Jazlin telah cuai. Kesalahan yang boleh membawa kepada pertuduhan di bawah Seksyen 33 Akta Kanak-Kanak 2001. Namun, cadangan ini menimbulkan kemarahan orang ramai. Yang paling menonjol adalah dari Lee Tam Thi, pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, yang menjawab bahawa menghukum ibu bapa mangsa adalah tidak adil. Disebabkan kes ini menjadi tumpuan masyarakat, pihak polis sangat tertekan kerana tidak mempunyai petunjuk dan akhirnya pada 28 September 2007, sepasukan polis menyerbu sebuah kedai di Seksyen 7 Shah Alam di mana mereka menahan 4 lelaki dan seorang wanita berusia antara 27 dan 35 tahun dipercayai mempunyai kaitan dengan pembunuhan. Tetapi wanita tersebut telah dibebaskan selepas disoal siasat, manakala lelaki ditahan reman untuk tahanan polis selama 7 hari. Walau bagaimanapun, mereka telah dibebaskan tanpa syarat 3 hari kemudian kerana kekurangan bukti. Disebabkan buntu tanpa petunjuk yang lain, polis kemudiannya meletakkan ganjaran RM10,000 untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan pembunuh Nurin. Seorang ahli perniagaan swasta tanpa nama juga bersetuju untuk menambah ganjaran dengan tambahan RM10,000 bagi pemberi maklumat sehingga tertangkapnya pembunuh kejam itu. Pada 11 Oktober 2007, polis mengeluarkan 2 rakaman video yang dirakam oleh kamera CCTV berhampiran sebuah rumah kedai di Petaling Utama, Petaling Jaya, di mana beg sukan yang mengandungi mayat Nurin berusia 8 tahun ditemui. Rakaman CCTV telah dihantar pada 26 September kepada FBI untuk menajamkan imej yang kabur. Rakaman pertama telah menunjukkan seorang penunggang motosikal membawa beg sukan dan meninggalkannya di rumah kedai. Rakaman kedua direkodkan sejam kemudian menunjukkan seorang wanita yang dilihat melepak di rumah kedai dan kemudiannya diambil oleh 3 lelaki yang tiba di tempat kejadian. Walaupun kualiti imej rakaman telah dipertingkatkan dengan bantuan FBI, bagaimanapun ianya masih gagal untuk mendedahkan wajah penunggang motosikal dan plate lesen motosikal. Sehingga kini kes ini masih dibuka dan masih tiada pendakwaan dilakukan kerana petunjuk yang sangat sedikit. Identiti lelaki bermotosikal yang telah meletakkan beg berisi mayat Nurin dan penjenayah yang beroperasi dari van putih terus menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak polis sehinggalah ke hari ini. Pada tanggal 18 Oktober 2006, seorang wanita Mongolia, Altantuya Sharibu, yang berusia 28 tahun telah diculik dan dibawa ke sebuah kawasan terpencil di Shah Alam.
Mangsa kemudiannya dibunuh dengan cara yang teramat kejam. Kes pembunuhan ini adalah antara kes yang berprofil tinggi dalam sejarah Malaysia kerana penglibatan seorang penganalisis politik yang dikatakan rapat dengan timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Abdul Razak Baginda. Sebenarnya sehari sebelum pembunuhan, mangsa telah pergi ke balai polis untuk membuat laporan. Dalam laporan tersebut, mangsa telah mengatakan bahawa dia bimbang akan keselamatan dan nyawanya. Dalam laporan tersebut, dia berkata, "Saya hanya seorang gadis biasa cuba untuk bertemu kekasih saya yang berbohong kepada saya, yang menjanjikan banyak perkara tetapi kini mahu meletakkan saya dalam penjara atau dibunuh. Mungkin salah saya untuk memeras ugut beliau, tetapi saya mempunyai masalah saya sendiri kerana pembohongan beliau. Jika sesuatu berlaku kepada saya, sila semak dengan orang ini." Kehilangan Altan Tuya hanya disedari oleh sepupunya pada 19 Oktober 2006. Dia kemudiannya telah membuat laporan polis dengan mendapatkan bantuan daripada Kedutaan Mongolia di Bangkok. Hasil siasatan pihak polis, mereka telah menemui serpihan tulang yang kemudiannya disahkan sebagai Altan Tuya. Hasil siasatan juga mendedahkan bahawa mangsa telah ditembak 2 kali sebelum C4 digunakan pada mayat mangsa. Akibat daripada letupan yang kuat itu, jasad mangsa telah berkecai dan identiti mangsa hanya dapat dikenal pasti melalui ujian DNA melalui serpihan tulang yang bertaburan. Dalam temu bual bersama The Malaysian Insider, Abdul Razak Baginda telah mengakui bahawa dia mempunyai hubungan sulit bersama mangsa. Dia juga mendakwa bahawa Altan Tuya Syaribu telah berkali-kali mengganggu dan mengugutnya dan sebab itulah mendorong dia untuk mendapatkan pertolongan dari Timbalan Superintendent Musa Safri untuk bantuan. Dia juga telah mengupah seorang penyiasat persendirian P. Balasubramaniam untuk melindunginya dan keluarga. DSP Musa Safri ketika itu adalah ketua kepada Azilah dan Sirul, tetapi yang peliknya, pendakwa raya semasa kes ini sedang dibicarakan, dia langsung tidak dipanggil sebagai saksi atau tertuduh sepanjang perbicaraan. Proses perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam akhirnya mendapati bahawa 2 orang anggota PDRM, Ketua Inspektor Azilah Hadri 30 tahun dan Korporal Sirul Azhar Umar 35 tahun didapati bersalah kerana membunuh dari bukti fizikal dijumpai di dalam kereta Sirul, rumah Sirul dan akaun di hotel tempat Altan Tuya tinggal yang mereka kedua-duanya hadir dan di luar rumah Abdul Razak Baginda pada malam kejadian. Kedua-dua suspek merupakan anggota unit elit tindakan khas Polis Diraja Malaysia dan kedua-duanya telah ditugaskan sebagai pengawal peribadi kepada TPM ketika itu, iaitu Najib Abdul Razak. Walau bagaimanapun, mahkamah kemudiannya telah membebaskan Abdul Razak Baginda di atas alasan kekurangan bukti. Namun begitu, pada 23 Ogos 2013, Sirul dan Azilah telah dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan atas kegagalan pihak pendakwaan untuk menyediakan motif yang kukuh untuk kedua-dua lelaki ini membunuh mangsa. Tetapi pada 13 Januari 2015, pihak pendakwa mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Persekutuan dan mereka berjaya membatalkan pembebasan kedua-dua individu dan memutuskan bahawa kedua-duanya bersalah kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman mati. Walau bagaimanapun, Korporal Sirul sempat melarikan diri ke Australia sebelum keputusan Mahkamah Persekutuan dibacakan. Usaha pihak berkuasa Malaysia untuk mengekstradisi dia telah dihalang oleh Undang-Undang Australia yang melarang ekstradisi individu ke mana-mana negara dengan hukuman mati. Kes pembunuhan yang penuh kontroversi ini masih lagi menjadi misteri dan telah menimbulkan banyak persoalan rakyat Malaysia dan dunia. Hanya pelakunya sahaja yang tahu akan apa sebenarnya yang telah terjadi dan siapa dalang yang bertanggungjawab di atas pembunuhan kejam ini. Sehinggalah ke hari ini, motif pembunuhan gadis Mongolia ini terus menjadi misteri dan masih lagi tidak dapat dirungkai di dalam perbicaraan di ketiga-tiga mahkamah yang telah membicarakan kes tersebut. Sekian.